Didik TV KPM. Kembali semula menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven, Cikgu Ridwan bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 4. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Boleh, kita teruskan. Baik, kita telah pun mengetahui pertama adalah konsep, definisi konsep tentang nasionalisme dan dengan berfokuskan kepada nasionalisme di Barat. Kemudian kita telah belajar tentang revolusi keagungan. Ya. Kemudian kita juga telah belajar revolusi Amerika. Dan kita pergi kepada situasi nasionalisme yang berbeza daripada kedua-dua revolusi yang saya sebutkan tadi, iaitu revolusi Perancis 1789. Revolusi Perancis ni dia istimewa sikit. Ya. Dia berbeza dengan revolusi Agung, dia berbeza dengan revolusi Amerika. Apa yang berbeza? Kita tengok. John Jack Rousseau dan Voltaire cetuskan idea nasionalisme yang perjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Suka untuk saya ingatkan, negara-negara yang kita sebutkan tadi termasuk Perancis asalnya diperintah oleh raja feudal. Mereka ada raja. Ya. Okey. Kemudian kita tengok step yang seterusnya, langkah yang seterusnya selepas idea dicetuskan, so Rousseau buat apa? Menulis the social contract. Kontrak sosial, keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan. Suara rakyat lebih penting dari institusi institusi raja dan birokrasi. Maksudnya, rakyat adalah keutamaan dalam revolusi yang dibuat oleh Perancis. Seterusnya, kita tengok. Jadi, pemain utama, Raja Louis dan bangsawan memonopoli pelbagai keistimewaan manakala rakyat terbeban dengan cukai. Itu sebab dalam perjuangan ini tadi, rakyat adalah keutamaan, bukannya raja ataupun mereka punya sistem yang menguntungkan sebelah pihak dan menyiksa sebelah pihak lagi. Okey, dan akhirnya kemuncak kepada revolusi ini tadi, gempur penjara Bastille. So, penjara Bastille digempur untuk membebaskan tahanan politik. Sudah pasti apabila berlaku penentangan di antara golongan rakyat dan golongan pemerintah, maka individu-individu yang merupakan ketua kepada pejuang-pejuang revolusi ini biasanya akan ditangkap dan ditahan di dalam penjara. Jadi, akibat daripada penahanan tersebut, penjara yang digunakan untuk menahan tahanan-tahanan politik ini tadi telah digempur oleh rakyat untuk dibebaskan. Dan akhirnya, kesan dia, Raja Louis digulingkan. Raja Louis digulingkan. Baik. Jadi, apabila raja telah digulingkan, maka hari ini kita tengok kesan dia adalah Perancis tidak lagi mempunyai sistem pemerintahan beraja. Dan sistem pentadbiran mereka telah ditukar kepada republik. Sistem republik Perancis dan sistem beraja di negara Perancis telah tamat dalam revolusi tersebut. Okey, jadi kita dah panjang-panjang cerita tentang cerita dia pendek dia sebenarnya sebab konsep dia mudah. Berlakunya penindasan, golongan rakyat tidak berpuas hati dan menggulingkan raja mereka dan munculnya Perancis yang baru tanpa raja sebagai republik. Sebagai republik. Jadi murid kita fokus atau tak pada jalan cerita yang pendek ni? Mungkin saya nak minta tolong seorang ceritakan balik semula secara kronologi bagaimana revolusi Perancis berlaku. Boleh kongsikan dengan saya? Siapa nak kongsikan dengan kita? Saya. Ya. Fasha. Nampaknya Fasha cuba merebut bintang. Teruskan Fasha. Revolusi Perancis tercetus daripada idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan oleh golongan pemikir Perancis seperti Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Rousseau telah menulis The Social Contract yang mengemukakan keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Raja Louis dan golongan bangsawan memonopoli pelbagai keistimewaan manakala rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. Golongan revolusi menggempur penjara Bastille, membebaskan tahanan politik dan menggulingkan Raja Louis.
Akhir sekali, kesan evolusi muncul Republik Perancis dan sistem beraja tamat. Muncul Republik Perancis dan sistem beraja di Perancis tamat. Tahniah Fasha. Ya, nampaknya Fasha buat kerja rumah ya? Ya, buat kerja rumah dan fokus pada apa yang kita bincangkan dari tadi. Ya. Boleh menceritakan langkah demi langkah kepada kronologi Ya. revolusi Perancis. Dan untuk itu berapa bintang yang kita boleh berikan kepada Fasha? Kalau tadi Afifah dapat 2, apa kata kita bagi 2 Dua? pada Fasha kerana tumpuan yang diberikan. Okey, boleh je cikgu. 1, lagi 1 di sini. 2. Terbaik Fasha. Okey. Baik. Jadi kita tengok betul tak apa yang Fasha sebut tadi? Dah Ya. mesti betul lah. Kita tengok pertama, Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire telah cetuskan idea nasionalisme. Yang kedua, penulis social contract. Peranan Rousseau telah menulis the social contract, Ya. iaitu keunggulan suara rakyat. Kemudian yang ketiga, Raja Louis dan bangsawannya telah memonopoli pelbagai kekayaan dan kemudahan yang ada untuk kemudahan mereka. Dan yang keempat, akibat daripada penentangan yang berlaku, ketua-ketua kepada revolusi tersebut telah ditangkap dan dipenjarakan dalam penjara Bastille, dan ini mencetuskan lebih kemarahan. Akhirnya penjara itu digempur oleh pihak revolusi, dan kesan daripada penggempuran tersebut, maka tumbanglah pemerintahan feudal di Perancis digantikan dengan Republik Perancis. Jadi kita tengok begitu keadaannya yang berbeza. Ini memang berbentuk, boleh kita nak katakan seperti rampasan kuasa. Memang mereka bertempur, mereka memang menumbangkan kerajaan yang sedia ada dan membentuk satu kerajaan baru untuk memerintah Perancis. Jadi secara keseluruhan, kita tengok di barat, secara keseluruhan di barat, kita lihat bahawa nasionalisme di barat telah menekankan hak dan prinsip kedaulatan negara. Sebab kalau kita tengok di dalam Revolusi Agong juga bercerita tentang hak, bercerita tentang rakyat. Kalau kita tengok dalam Revolusi Agong, parlimen dibelakangkan dalam keputusan yang dibuat. Jadi dia tak puas hati dan mula berlaku penolakan di situ. Di Amerika contohnya juga membelakangkan hak, mereka ditindas, tidak ada perwakilan, mereka kena bayar cukai dan mereka juga membuat revolusi membebaskan Amerika. Di Perancis juga berlaku perkara yang sama, iaitu apabila mereka dibelakangkan, mereka rasa ditindas, segala kelebihan diberikan kepada golongan pemerintah, maka mereka rasakan pemerintahan Raja Feudal itu tidak lagi relevan buat mereka dan perlu ditumbangkan dan digantikan dengan bentuk pemerintahan yang baru bertepatan. Jadi kemudian dia pergi kepada apa? Memberi iktibar tentang kepentingan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Jadi kita tengok di dalam ketiga-tiga ini tadi ada individu-individu yang berpengaruh, yang berilmu, ahli falsafah dan sebagainya menjadi tulang belakang kepada gerakan-gerakan tersebut. Seperti Thomas Jefferson di Amerika, seperti nama-nama lain yang muncul yang membawa. Kalau kita tengok yang awal, kita ada sebut tentang John Locke, yang merupakan seorang ilmuwan sebenarnya, telah membawa kepada perubahan tersebut. Dan akhirnya idea nasionalisme ini telah tersebar hingga ke luar Eropah, termasuk di Asia dan paling hampir dengan kita Asia Tenggara lah, juga berlaku nasionalisme demi tujuan-tujuan yang sama, membebaskan hak rakyat, menegakkan negara bangsa sendiri dan mencari satu ketuanan di atas satu persempadanan tanah yang ada untuk membentuk satu negara bangsa yang berdaulat. Baiklah, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu bagi tajuk kita pada hari ini, iaitu nasionalisme di barat. Dan juga sebenarnya sebelum kita berakhir, saya nak tanya bagaimanakah prestasi murid kita yang ada dalam talian bagi pembelajaran kita hari ini, cikgu? Kalau bagi saya, prestasi murid-murid kita yang berada di atas talian sangat memberangsangkan kerana pertama, mereka menyelesaikan tugasan-tugasan awal yang saya berikan. Kita minta dicari maklumat untuk beberapa individu, beberapa peristiwa dan mereka lakukan perkara-perkara tersebut dengan baik. Dan mereka memberikan tumpuan yang baik dan mampu mengulangi ataupun menyampaikan semula kronologi peristiwa yang kita bincangkan hari ini. Jadi prestasi mereka memang terbaik dan sangat memberangsangkan. Ya, terbaiklah cikgu. Dan kepada mereka yang menonton di rumah sekarang ataupun mereka dalam talian, bagaimanakah mereka boleh dapatkan latihan tambahan sekiranya mereka perlukan bagi mata pelajaran sejarah ni, cikgu? Untuk dapatkan maklumat-maklumat ni beserta dengan latihan tambahan, murid-murid boleh pergi ke
laman Perkasaku KPM. Ya. Di sana ada latihan tambahan, ada nota dan semestinya slide yang cikgu gunakan hari ini ada di sana, boleh dijadikan rujukan untuk murid-murid yang sedang menonton. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada rakan-rakan saya yang ada dalam talian, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye-bye.